Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pada hari ini, saya Siti Nurjana binti Muhammad Sayuti dari Unit Pendidikan Islam 6 akan melaksanakan tugasan ketiga, iaitu tugasan pembentangan bagi kursus PIMK 3163 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam dan Fiqh Dakwah. Tugasan ketiga ini memerlukan saya untuk memberikan penerangan dan membentangkan isu hubung kait ciri-ciri guru pendidikan Islam profesional dengan tokoh sasiah unggul yang perlu diterapkan dalam diri seorang guru pendidikan Islam. Jadi kita lihat isi kandungan pembentangan pada hari ini. Yang pertama sekali ialah pengenalan, yang kedua ciri-ciri guru pendidikan Islam, yang mana 5 ciri yang hendak dibangunkan iaitu tarbiyah ruhiyah, penguasaan dan penghayatan ilmu, kemahiran pedagogi, intrapersonal dan interpersonal, kepimpinan, yang ketiga penutup dan juga seterusnya adalah rujukan yang saya gunakan untuk bangunkan pembentangan ini. Okey, kita lihat dulu pengenalan. Manusia di dunia ini bergantung antara satu sama lain dalam sesebuah sistem kehidupan. Sistem kehidupan manusia bergantung antara satu sama lain. Sebagai contoh, manusia memerlukan haiwan untuk jadi punca makanan. Manusia juga memerlukan tumbuhan untuk juga sebagai pembekal oksigen, sebagai pembekal makanan. Jadi begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan manusia, tumbuhan memerlukan haiwan, haiwan juga memerlukan manusia dan haiwan juga memerlukan tumbuhan. Rantaian hubungan ini merupakan satu keperluan yang memang Allah cipta. Setiap satu daripada perkara di dunia ini memerlukan antara satu sama lain. Jadi, nilai kebergantungan bukan hanya tertumpu antara benda hidup sesamanya, tetapi ia juga berlaku terhadap keperluan sesebuah ruang pekerjaan dengan golongan yang memberikan servis. Contohnya, golongan-golongan ataupun sistem-sistem yang memberikan servis seperti sektor perubatan ataupun sektor kesihatan. Sektor kesihatan memerlukan pakar-pakar perubatan seperti doktor, nurse, misi, jururawat sebagai penggerak kepada sistem tersebut untuk menyediakan servis perkhidmatan. Kalau kita lihat sektor pendidikan juga memerlukan pendidik atau erti kata lainnya adalah guru sebagai unsur utama dalam pembangunan dan perkembangan pendidikan. Kerana apa? Tanpa guru, sistem pendidikan tidak akan bergerak. Kerana guru adalah tenaga pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Pemisahan dan perpecahan antara unsur utama dengan induknya akan mengancam hak keperluan induknya. Okey, pemisahan antara unsur utama. Guru sekiranya dipisahkan dalam sistem pendidikan, sudah pastinya akan mengancam hak induk. Hak induk ni adalah hak sistem pendidikan itulah. Kerana bila tak ada guru, sistem pendidikan tidak akan dapat dijalankan. Malahan mungkin memberikan potensi dan kebarangkaian untuk sistem pendidikan negara jatuh dan merosot. Malah murid-murid selaku klien yang menerima servis daripada guru-guru juga akan mengalami ketidakdapatan ilmu lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada atribut yang dibangunkan dalam karakter guru. Kementerian Pendidikan Malaysia 2016 membangunkan pelbagai nilai-nilai yang perlu dibangunkan dalam diri guru berdasarkan kepada pembangunan profesionalisme berterusan guru. Namun, hanya 5 sahaja yang difokuskan di sini khusus untuk guru pendidikan Islam. Yang pertama sekali ialah tarbiyah ruhiyah, yang kedua penguasaan dan penghayatan ilmu, yang ketiga kemahiran pedagogi, keempat intrapersonal dan interpersonal, dan yang kelima ialah kepimpinan. Jadi seterusnya kita lihat dulu apakah tarbiyah ruhiyah. Kita meneliti satu persatu makna tarbiyah. Tarbiyah dimaksudkan sebagai sebuah pendidikan dan pengasuhan. Ia juga bermaksud sebuah bentuk pendidikan menerusi pemberian dasar yang teguh untuk pengamalan murid terhadap ilmu yang dipercayai. Okey, memegang kata-kata tarbiyah. Tarbiyah ni kalau kita lihat dalam konteks pendidikan Islam, dasar yang teguh bermaksud akidah. Akidah manusia adalah suatu perkara yang memang asas kepada tindak tanduk manusia. Kerana apabila akidah manusia itu kukuh, memang dipasakkan bahawa hanya Allah pemilik
Alam ini hanya Allah sahaja satu-satunya Tuhan dan Rasulullah sebagai pesuruh Allah, maka setiap tindakan dan amalan yang dilaksanakan sudah pasti akan dijajarkan dengan pasak tersebut. Yang kedua, ruhiyah. Apa yang dimaksudkan dengan ruhiyah? Ruhiyah ialah rongga yang mengalirkan kehidupan, pergerakan dan keupayaan untuk mencari kebaikan dan menghindari sebarang keburukan. Ruhiyah juga bermaksud sesuatu yang tidak dapat dilihat kerana cirinya yang halus dan kedudukannya di dalam tubuh. Sudah pasti, kita tak dapat lihat roh orang lain, malahan kita juga tidak dapat lihat roh kita. Kita sebagai pemilik kepada roh dalam jasad kita hanya mampu rasa, kita dapat tahu bagaimana keadaan, tapi kita sendiri tak dapat lihat. Okay, seterusnya kalau lihat dalam kalau terjemahan secara kalimah mengikut kalimah, tarbiyah ruhiyah bermaksud pendidikan mengenai hatilah. Kerana tarbiyah itu satu pendidikan dan pengasuhan, manakala ruhiyah ni adalah apa-apa yang dijajarkan dan dibekait dengan hati. Tarbiyah ruhiyah merupakan pendidikan yang berteraskan kepada asuhan terhadap pemikiran, hati dan tubuh badan dalam melangkah untuk mendekatkan diri kepada ma'rifatullah. Pendidikan untuk tarbiyah ruhiyah ni berteraskan kepada 3 perkara, iaitu pemikiran, hati dan juga tubuh badan. Kenapa pemikiran diletakkan sebagai perkara yang utama? Kerana apa sahaja yang difikirkan dalam pemikiran kita, dalam minda kita akan disalurkan melalui sistem pituitari yang kemudiannya akan disalurkan kepada hati. Apa yang kita fikir akan dipasukkan ke dalam hati. Contohnya, kita fikir bahawa hanya Allah sahaja yang merupakan Tuhan kita, tiada Tuhan lain selain daripada Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka daripada situ kita percaya yang kita memang percaya tiada Tuhan lain. Apa-apa perkara yang datang pun, apa-apa fitnah yang melanda pun, kita tetap percaya hanya Allah sahaja Tuhan kita. Dan kemudian apabila kita percaya, sudah pasti kita akan meletakkan bahawa setiap tindakan kita berasaskan kepada perkara-perkara yang Allah suruh dan kita akan jauhi perkara-perkara yang Allah larang, kerana satu kita percaya kita akan lebih mendekatkan diri kepada ma'rifatullah. Seterusnya, tarbiyah ruhiyah juga merupakan suatu bentuk perpindahan sebuah jiwa yang belum bersih kepada jiwa yang bersih, termasuklah akal yang bertindak memenuhi syariat dan ketetapan Allah. Yang mana tarbiyah ruhiyah ni adalah untuk memindahkan suatu jiwa yang belum dipasakkan dengan suatu perkara yang tetap, yang belum bersih lagi. Contohnya, hati yang belum bersih ni adalah hati yang sentiasa melakukan maksiat, hati-hati yang belum percaya sepenuhnya bahawa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka perpindahan jiwa yang tadi saya kata ni kepada jiwa yang bersih, yang mana akan sedaya upaya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang, berteraskan kepada syariat dan ketetapan Allah lah. Jadi seterusnya kita lihat tarbiyah ruhiyah berdasarkan kepada tokoh sasiah unggul Abul Hasan Ali Hasani Nadwi. Kenapa saya pilih Abul Hasan Ali Hasani Nadwi ni? Kerana beliau merupakan seorang tokoh yang memiliki ataupun yang merancang dan melaksanakan kurikulum tarbiyah ruhiyahnya yang sendiri. Dia rangka dan dia cipta sendirilah tarbiyah ruhiyah mengikut fahaman dirinya. Ada 4 yang dibangunkan olehnya. Yang pertama sekali adalah melazimi kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ni tidak termaktub hanya kepada tasbih, zikir dan kata-kata pemujaan kepada Allah. Akan tetapi melazimi kata-kata yang baik ni termasuk jugalah dengan berbentuk peneguhan positif, peneguhan negatif yang bersesuaian ataupun bentuk-bentuk pujian. Pujian kepada murid, termasuklah pujian kepada Allah. Jadi melazimi kata-kata yang baik ini boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah, menerusi bacaan doa sebelum memulakan sesi pembelajaran, selawat. Selain daripada itu, guru juga boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti yang kita dapat menilai tahap kefahaman ataupun tahap pengaplikasian. Macam mana gaya hidup di dalam diri murid tu, macam mana murid mengaplikasikan ataupun mengamalkan gaya hidup berteraskan kepada Islam. Contoh, guru boleh tasmik surah-surah lazim ataupun surah-surah, contohnya seperti surah Al-Fil, surah An-Nas, surah-surah yang kebiasaan murid baca di dalam, yang mana
Ataupun guru juga boleh tasmik rukun-rukun solat, yang mana rukun-rukun solat semua ni kita perlu tahu. Murid perlu tahu untuk memastikan solatnya sah. Jadi contoh macam surah Al-Fatihah, takbir, doa iftitah, yang mana adalah penting lah untuk murid tahu supaya perkara tersebut dijadikan sebagai rutin sebelum memulakan pembelajaran. Yang kedua adalah peneladanan, pembiasaan dan pengulangan. Peneladanan ni boleh diaplikasikan dengan cara guru menjadi contoh ataupun ikutan yang baik kepada murid dalam bilik darjah menerusi tindakan-tindakan yang bermoral mengikut kepada etika dan profesionalisme guru. Seterusnya pembiasaan. Pembiasaan ni boleh dilakukan dengan cara penetapan peraturan di dalam bilik darjah. Penetapan di dalam bilik darjah ni, penetapan peraturan ni contohnya perkara-perkara yang baiklah, tidak boleh bercakap di dalam ketika guru sedang mengajar, tidak boleh berbual, tidak boleh tidur ketika guru sedang mengajar, adab-adab untuk bertanyakan soalan. Jadi pembiasaan ni, kebiasaannya adalah untuk kita tetapkan, untuk kita terapkan nilai-nilai ataupun adab-adab ketika menuntut ilmu. Dan apabila kita dah tetapkan satu peraturan, sudah pasti guru sendiri perlu konsisten dalam mengulang apa yang telah ditetapkan supaya murid rasa okey, dalam kelas ustazah ni memang kita tak boleh buat perkara yang dia tak suka. Kerana apa? Akan ada hukuman ataupun akan ada dendaan yang akan diterimalah apabila dia melanggar kepada peraturan yang ditetapkan. Okey, seterusnya ialah refleksi kualiti diri. Refleksi kualiti diri, maafkan saya. Yang ketiga ialah mencintai Allah. Mencintai Allah ni boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah dengan penyusupan, pengintegrasian dan penggabung jaringan setiap aspek pengajaran yang disampaikan kepada murid dengan sisipan bahawa setiap perkara yang dilaksanakan mestilah berteraskan kepada matlamat utama, iaitu untuk mencari keredaan ilahi sepanjang hidup. Jadi dari situ murid akan rasa setiap perkara yang dia belajar ni adalah berkait rapat dengan Sang Pencipta, iaitu Allah. Segala-galanya adalah berkait dengan hak fitrah kita sebagai manusia dengan adanya Allah sebagai Tuhan. Yang ketiga ialah refleksi kualiti diri. Refleksi kualiti diri ni sememangnya patut diamalkan dan dilaksanakan oleh guru, terutama sekali dalam melihat kepada keberkesanan nilai ataupun nilai-nilai yang dibentuk kepada diri murid untuk kita lihat berkesan ataupun tidak. Jadi kalau tak berkesan, pucuk pangkal ni mestilah bermula daripada guru. Jadi daripada situ, guru perlu reflect diri untuk lihat apakah yang tak kena, apakah sesuatu perkara tu kenapa tak sampai kepada diri murid, adakah keikhlasan dirinya ataupun perkara-perkara ataupun faktor-faktor luaran yang mengancam ketidakcapaian usaha untuk membentuk nilai ataupun tarbiyah ruhiyah dalam diri murid. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada ciri-ciri guru pendidikan Islam yang kedua, iaitu penguasaan dan penghayatan ilmu. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan penguasaan? Penguasaan ialah pengetahuan atau keterampilan yang komprehensif dalam suatu subjek atau pencapaian. Itu maksudnya kuasai. Apakah yang dimaksudkan dengan penghayatan? Boleh ialah keadaan atau perihal mengalami, merasai dengan batin. Iaitu batin ni adalah suatu perkara yang dalaman, berkait rapat dengan hati. Sesuatu perkara yang memerlukan penghayatan adalah perkara yang perlu diterapkan dan dijelmakan dalam bentuk tindakan, dan tapi asasnya adalah di dalam hati. Okay, penguasaan dan penghayatan ilmu pengetahuan bermaksud kekuatan intelek guru dalam menyampaikan input mengenai hal ehwal keagamaan dari permukaan sehinggalah ke dasar. Kekuatan intelek ni bermaksud keupayaan guru ataupun kadar pengetahuan guru dalam menyampaikan input. Terutama sekali guru pendidikan Islam sudah pasti mencakupi segala aspek dan hal ehwal keagamaan, bermula daripada perkara yang asas sehinggalah sedalam-dalam, seperinci-perinci perkara tersebut. Jadi kita lihat apakah contoh-contoh macam mana kita nak terapkan penghayatan dan penguasaan dan penghayatan ilmu ni. Kita lihat contoh berdasarkan kepada tokoh syahsiah unggul Sayyidina Ali bin Abu Talib, yang mana kisah Sayyidina Ali bin Abu Talib ini bermula apabila Sayyidina Umar
didatangi oleh 3 orang pendeta Yahudi. Ketika 3 pendeta Yahudi ini bertanyakan kepada Saidina Umar mengenai perkara-perkara yang berkait dengan hal ehwal agama lah. Kemudian ketika pendeta Yahudi ini bertanyakan soalan kepada Umar, pendeta Yahudi ini berkata, sekiranya Umar mampu menjawab soalan-soalan yang diajukan, maka pendeta Yahudi ini akan percaya bahawa hanya Allah adalah Tuhan segala Tuhan, hanya Allah sahaja yang berhak digelar Tuhan, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan dia akan kata bahawa Islam ni adalah agama yang benar. Okey, jadi Umar kata, baiklah, ajukanlah soalan. Kemudian pendeta Yahudi ini bertanyakan, apakah pucuk-pucuk ataupun apakah pintu-pintu yang menghalang kepada capainya sesuatu ilmu itu ke pintu-pintu langit? Itu soalan yang pertama. Kemudian dia bertanya juga, apakah perkara-perkara yang mampu untuk membuka pintu langit? Perkara-perkara yang mampu membuka pintu langit. Kemudian dia tanya lagi, apakah yang diperkatakan oleh sang keldai ketika sang keldai itu sedang merengek? Yang keempat, apakah yang diperkatakan oleh burung sewaktu burung itu sedang berkicau? Jadi Umar yang mendengar soalan tu, jadi Umar macam bingung, macam apa yang patut dia jawab? Macam mana dia nak jawab tapi sedangkan dia tak tahu apa jawapannya. Jadi Salman Al-Farisi yang pada ketika itu turut berada dalam situasi tersebut berkata, Salman Al-Farisi pada ketika itu terfikir, Islam dalam keadaan bahaya. Jadi apa yang dilakukan adalah dia berkata kepada pendeta Yahudi tersebut, tunggu sebentar, saya akan datang kembali membawa jawapan. Jadi Salman Al-Farisi bergegas berlari ke rumah Saidina Ali. Kemudian dia berkata kepada Saidina Ali, agama Islam sedang dalam keadaan bahaya. Lepas tu Saidina Ali katalah, kenapa kan? Apa yang berlaku? Dan Salman Al-Farisi pun menceritakanlah apa keadaan yang terjadi yang berlaku kepada Saidina Umar. Kemudian Saidina Ali pun pergilah ke rumah khalifah, ke rumah Saidina Umar tu lah, berjumpa dengan Saidina Umar dan juga 3 orang pendeta Yahudi tersebut. Kemudian Saidina Ali berkatalah kepada pendeta Yahudi, apakah yang berlaku, apakah soalan yang kamu tanyakan. Kemudian situasi tersebut berulanglah. Kemudian untuk soalan yang pertama, apakah perkara yang menghalang kepada sampainya sesuatu perkara itu ke pintu langit? Kemudian Ali menjawab, ketidakpercayaan kepada Allah. Maksudnya tindakan menduakan Allah, ketidakpercayaan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka tindakan itulah yang menghalang sesuatu perkara itu sampai ke pintu langit. Jadi pendeta Yahudi pun bertanya, apakah perkara yang perlu dilaksanakan untuk membuka pintu langit? Kemudian Saidina Ali menjawab, percaya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka tiga orang pendeta Yahudi itu saling berpandangan dan mengatakan bahawa benar, Islam adalah agama yang benar, dan daripada situ mereka terus memeluk agama Islam. Jadi daripada situ dapat disimpulkan bahawa Saidina Ali merupakan seorang individu yang mempunyai nilai intelektual yang tinggi. Beliau mampu untuk menyesuaikan laras bahasa dalam menyantuni pengetahuan orang bukan Islam. Kerana apa? Pengetahuan orang Islam dengan orang bukan Islam adalah pada jurang yang jauh. Jadi macam mana kita nak memperkenalkan kepada mereka bahawa hanya Allah itu yang berhak disembah, adalah contoh menggunakan analogi sedemikian. Kemudian teknik olahan berbentuk kiasan juga yang digunakan oleh Saidina Ali, yang cara menjawab soalan orang Islam dan orang kafir adalah berbeza, tapi pucuk pangkalnya berbentuk kiasan itu sebenarnya pada akhirnya adalah berbalik kepada hanya Allah sahaja yang berhak disembah dan tak ada Tuhan lain, manakala Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan yang ketiga adalah penerangan dan perincian yang jelas dengan yakin. Penerangan dan perincian yang diberikan itu secara tidak langsung membuka pintu hati pendeta Yahudi untuk percaya. Mereka yakin benar cara Saidina Ali menjawab membuatkan mereka yakin bahawa Islam ni memang agama yang benar. Jadi daripada situ, contoh yang diamalkan oleh Saidina Ali perlu diterapkan dalam diri
dan dalam diri seorang guru menerusi pengetahuan dan nilai intelektual yang tinggi. Kerana apabila seorang murid bertanyakan kepada guru soalan, guru sendiri perlu bijak mengolah bagaimana cara untuk menjawab berdasarkan kepada latar belakang murid tersebut, kemampuan kognitif murid tersebut untuk berfikir dan laras bahasa yang digunakan. Sebagai contoh, murid yang mempunyai laras bahasa yang rendah bertanyakan soalan. Cara guru untuk menjawab juga memerlukan laras bahasa yang rendah supaya kefahaman murid itu cepat sampai berbanding dengan murid yang mempunyai laras bahasa ataupun kadar kognitif yang tinggi. Laras bahasa berbentuk kiasan sesuailah untuk digunakan kepada murid ni. Okay, seterusnya kita lihat pula kepada kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru, iaitu kemahiran pedagogi. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran pedagogi? Kemahiran pedagogi ialah asas terhadap pengetahuan kandungan sukan pengajaran yang perlu dilontarkan selaras dengan kemampuan dan pencapaian segala fikiran murid. Kerana apa? Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan kepada beberapa elemen yang merupakan asas kepada kemahiran pedagogik supaya matlamat dan objektif yang ditetapkan dalam pengajaran berjaya dicapai. Gaya dan kemampuan guru untuk mengolah keluasan dalam menentukan pengajaran mengikut kesesuaian kandungan mata pelajaran. Okay, kalau kita lihat dalam subjek pendidikan Islam ada 7 bidang. Ada 7 bidang iaitu bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, ibadah, sirah, akhlak dan juga jawi. Ketujuh-tujuh ini ada kalanya sesuai untuk menggunakan teknik penerangan, tapi ada kalanya tidak sesuai. Ada yang memerlukan demonstrasi, ada yang hanya memerlukan kepada bentuk main peranan, soal jawab, ceramah dan sebagainya. Tapi ada bidang yang tidak bersesuaian. Jadi daripada situ, perkara yang melibatkan elemen pendekatan, strategi, teknik, pengurusan bilik belajar, interaksi dan komunikasi berbagai hal di dalam bilik belajar adalah pentinglah. Dan perkara-perkara ini berada dalam kumpulan ataupun kategori kemahiran pedagogi yang mana guru sudah pasti. Sebelum seorang guru ditauliahkan atau mempunyai nilai ikhtisas untuk menyampaikan ilmu, mereka ini memerlukan kemahiran pedagogi yang mantap supaya kualiti ataupun kelemahan dirinya sebagai guru juga mantap. Kemahiran pedagogi juga melibatkan kerelevanan bahan bantu mengajar yang digunakan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Kerana apa? Kerelevanan bahan bantu mengajar yang digunakan sewaktu sesi pembelajaran adalah memberikan jaminan terhadap kebolehan bahan tersebut menjadi pemudah cara kepada sesi pengajaran dan pembelajaran. Okay, kemahiran pedagogi berdasarkan tokoh syahsiat unggul Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dipilih kerana Imam Abu Hanifah merupakan salah satu imam yang mempunyai kaedah pengajarannya tersendiri sama seperti Rasulullah. Okay, pendekatan teknik dan strategi berdasarkan latar belakang murid, kemampuan kognitif murid serta kecerdasan bahagian murid. Ketiga-tiga perkara ini merupakan perkara yang penting yang perlu difikirkan ataupun diberikan pertimbangan sebelum guru melaksanakan ataupun merancang suatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama sekali, pembelajaran menggunakan penyelesaian masalah. Tidak semua bentuk pengajaran sesuai untuk pembelajaran menggunakan masalah, tetapi kalau dilihat dalam sesi pengajaran pembelajaran masa kini, penyelesaian masalah ini merupakan satu teknik ataupun pendekatan yang bersesuaian kerana penyelesaian masalah ini adalah pendukung ataupun teras kepada pembangunan pemikiran ataupun penggerak kepada keupayaan murid untuk berfikir di luar kotak seperti mana yang disarankan dalam pembelajaran abad ke-21. Sebagai contoh dalam soalan dalam bidang akidah, pembelajaran menggunakan penyelesaian masalah adalah bersesuaian dengan cara bentuk situasi yang diberikan kepada murid untuk murid fikir apakah ataupun murid memberikan jawapan dalam bentuk pengaplikasian berdasarkan daripada input pengajaran dan pembelajaran yang diperoleh. Sebagai contoh, berkenaan dengan topik tayamum, katakan syarat sah sesebuah solat itu adalah memerlukan kepada masuk waktu, berada dalam keadaan suci daripada hadas besar, hadas kecil dan perkara-perkara lain lah. Tapi bentuk soalan menggunakan penyelesaian masalah adalah soalan yang tidak menjurus ataupun tidak memerlukan kepada fakta. Malahan murid sendiri perlu memberikan satu jawapan yang berbentuk kepada pengaplikasian penyelesaian masalah berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada. Contoh soalan yang boleh diberikan adalah bagaimanakah cara yang terbaik untuk individu yang berada dalam keadaan musafir untuk menunaikan solat. Jadi apa yang perlu ada? Sudah pasti dia kena tunggu
masuk ni waktu, lepas tu dia kena mensucikan diri dulu walaupun keadaan, walaupun dalam keadaan musafir. Okay, seterusnya adalah pembelajaran berasaskan demonstrasi. Pembelajaran berasaskan demonstrasi ni kebiasaannya ada berkaitan dengan hal ehwal ibadah lah. Contohnya macam solat, guru perlu tunjukkan contoh sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam beliau mengajarkan kepada para sahabat mengenai cara-cara untuk solat. Beliau mengatakan bahawa solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Perlakuan solat yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah satu contoh atau bentuk demonstrasi yang mana perlu diikuti oleh para sahabat. Yang ketiga adalah pembelajaran dengan sokongan tamrin dan latihan. Kerana tamrin dan latihan ini adalah penting untuk pembangunan kefahaman dan penghayatan pengajaran dan pembelajaran dalam diri murid. Kerana apa? Pembelajaran semata-mata tidak akan memberi kesan dalam tempoh jangka masa yang panjang kerana murid tidak didukung dengan suatu bentuk latihan untuk meningkatkan lagi fahaman murid dengan tindakan yang lebih berkualiti dan bermutu lah. Okay, seterusnya kita lihat pula kepada intrapersonal dan interpersonal. Okay, berdasarkan surah At-Tin ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mafhumnya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang mana Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Intrapersonal dan interpersonal merupakan salah satu kesyarasan pelbagai yang memenuhi keperluan kesempurnaan seperti mana yang diciptakan oleh Allah yang dinyatakan dalam surah At-Tin ni. Okay, jadi interpersonal merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih secara verbal maupun non-verbal dengan tujuan yang sama untuk pencapaian kesamaan makna. Itu komunikasi yang jelas lah. Komunikasi verbal sama ada dituturkan dalam bentuk perkataan maupun non-verbal. Contohnya perbualan dalam bentuk SMS, message dan sebagainya maupun bahasa tubuh. Interpersonal merupakan komunikasi dua hala, manakala Inter ni adalah perkara yang jelas. Komunikasi dua hala. Interpersonal ni merupakan komunikasi dalam dirinya sendiri atau dalam erti kata lain komunikasikan diri, yang mana tutur kata dalam hati. Maksudnya monolog. Contohnya kata individu, kata Siti kepada dirinya. Macam tu. Okay, interpersonal dan intrapersonal berdasarkan tokoh sahsiah unggul Muhammad bin Abdullah ini, Rasulullah kita sendiri. Beliau mengajarkan ataupun beliau memberikan contoh bagaimanakah interpersonal dan intrapersonal ni boleh disisipkan dalam diri seorang guru pendidikan Islam menerusi. Yang pertama sekali adalah penetapan matlamat berdasarkan kepada keredaan ilahi. Apa-apa perkara sama ada yang dijelaskan ataupun tidak dijelaskan, bahasa badan ataupun bahasa mimik muka ataupun pandangan mata, sama ada secara bersemuka maupun tidak bersemuka, perlulah berteraskan kepada keredaan ilahi. Walaupun orang itu jauh, tapi kadang-kadang insting ataupun naluri dapat dirasakan. Yang kedua adalah komunikasi berkesan. Ini penerangan yang disulami dengan ketegasan dan kecindan mengikut kesesuaian. Kerana penerangan ini kadang-kadang ada sesuatu penerangan yang memerlukan kepada ketegasan untuk menyatakan bahawa perkara ini adalah penting. Perkara ini adalah satu perkara yang penting yang perlu diamalkan dan jadi suruhan oleh Allah. Tapi ada perkara yang memerlukan unsur-unsur kecindan. Contohnya seperti penerapan adab, penerapan nilai-nilai yang tidak semestinya kita perlu terapkan dengan cara yang tegas. Kerana sesuai dengan perkembangan ataupun perkembangan kognitif murid, tidak semua perkara boleh disampaikan dengan murid secara formal. Ada perkara yang memerlukan kepada video kadang-kadang video pun video kelakar-kelakar, tapi benda itulah yang memberikan kesan dan impak dalam diri murid. Seterusnya adalah bahasa badan, mimik muka dan komunikasi setentang mata. Bahasa badan juga memainkan peranan yang sangat penting. Contohnya apabila guru menceritakan tentang sirah, bahasa badan, lenggok badan, katakanlah cerita tentang kemarahan, tak kalah guru nak berdiri tegak. Marah ni, mimik muka pun tegang je, mimik muka pun selamba. Jadi ketidakberkesanan penyampaian ataupun keberkesanan komunikasi tu berada dalam keadaan yang rendah lah, kerana bahasa badan, mimik muka tidak sesuai dengan perkara yang dituturkan. Kemudian komunikasi setentang mata ni adalah bentuk komunikasi yang mempunyai potensi dan peluang untuk objektif apa benda yang nak disampaikan tu mempunyai pengaruh ataupun mencapai kepada objektif yang dimatlamatkan.
Sebagai contoh yang diamalkan oleh Rasulullah, bahasa badan dan mimik muka yang disampaikan ketika beliau menyampaikan ilmu-ilmu keagamaan, terutama sekali dalam bab akidah. Bahasa badan dan mimik muka beliau sangat memainkan peranan yang mana beliau sangat tegas, terutama sekali dalam mengajarkan hal ehwal keagamaan berkaitan dengan akidah, bahawa hanya Allah sahaja yang berhak disembah dan tiada Tuhan yang bersatu sama Allah. Kerana apa? Faktor-faktor penyusupan nilai-nilai yang tidak baik adalah sangat-sangat tinggi, kerana pada fasa Islam hendak dikembangkan, ramai orang-orang kafir menentang dengan sangat hebat. Jadi daripada situ ketegasan Rasulullah dalam mendidik dan memimpin jiwa-jiwa manusia yang dah berada dalam keadaan Islam untuk berpegang teguh supaya Islam itu kekal dalam diri mereka, supaya mereka tidak mudah dikafirkan dengan fitnah-fitnah yang berlaku pada ketika itulah. Okay, yang seterusnya, nilai yang terakhir adalah kepimpinan. Kepimpinan, apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan? Kepimpinan ialah seni yang bertindak sebagai pempengaruh terhadap tindakan orang lain yang berkaitan dengan tugasan dan tanggungjawab ke arah keberkesanan pencapaian matlamat bersama. Kepimpinan ni kalau kita lihat, seorang ketua berjaya untuk mempengaruh orang-orang lain atau orang-orang bawahannya untuk mengikut kehendak ataupun cara berjalan ke arah menuju matlamat yang sama. Maksudnya untuk mencapai matlamat yang ditetapkan secara bersama lah. Yang kedua, peranan anggota pendidik dalam bertindak memberikan khidmat kepakaran kepada organisasi pendidikan tanpa memerlukan arahan daripada pihak atasan. Malahan menggunakan peluang sedia ada dengan pengetahuan terhadap batasan yang ditetapkan selaku penjawat awam dalam menambah baik kualiti dan mutu perkhidmatan. Kepimpinan ni kadang-kadang diri kita sendiri adalah pemimpin kepada diri kita. Apa yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada arahan kepada diri kita sendiri. Katakan diri kita cakap, okey, kau kena siapkan satu kerja ni, maka jika kita mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi, sudah pasti kita akan laksanakan sampai habis lah. Tapi kalau kita mempunyai nilai kepimpinan yang rendah, kita tidak tegas, kita tidak disiplin terhadap diri kita sendiri, sudah pasti kita sendiri mempunyai potensi yang rendah untuk menyampaikan dan menerapkan nilai kepimpinan kepada orang lain. Seterusnya, kepimpinan berdasarkan tokoh sahsiah unggul Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Seperti mana yang kita tahu, kisah-kisah sirah memang terkenal dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang mana beliau merupakan seorang individu yang garang, yang kita memang kagum dengan nilai kepimpinan yang dibawa oleh dirinya. Apakah nilai kepimpinan yang boleh diterapkan kepada diri seorang guru pendidikan Islam yang pertama sekali memiliki nilai integriti yang tinggi. Seorang guru mempunyai garisan panduan terhadap bagaimana cara dia hendak melaksanakan tanggungjawab berdasarkan etika yang telah ditetapkan. Jadi nilai integriti ini merupakan salah satu daripada nilai yang perlu ada dalam diri guru. Nilai integriti ini contohnya bertanggungjawab lah, ataupun dia seorang yang komited terhadap tugasan yang dilaksanakan. Seperti yang saya cakap tadi, seorang guru yang mempunyai nilai kepimpinan tinggi mempunyai kadar kawalan disiplin dalam diri dia yang sangat tinggi. Daripada situ kita boleh lihat bahawa dia mempunyai nilai integriti yang tinggi. Seperti mana yang diberikan contoh oleh Sayyidina Umar. Beliau merupakan seorang pemimpin yang komited dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa yang diputuskan. Dia bertanggungjawab terhadap terhadap impak-impak yang berlaku ataupun kesan-kesan yang berlaku terhadap apa yang diputuskan. Kemudian yang kedua adalah keberanian merajui perubahan. Seperti mana yang diaplikasikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau berani menerajui perubahan, iaitu berani menerajui sistem pemberian gaji kepada tentera, polis dan memberikan arahan untuk beberapa pekerja ataupun sektor awam untuk berkhidmat pada ketika itu, yang mana sebelum pemerintahan beliau tak ada pun jawatan tersebut, tapi apabila beliau memberikan kepimpinan, jawatan tersebut disediakan kerana beliau rasa penting untuk memberikan keselesaan dan keselamatan yang tinggi kepada masyarakat pada ketika itu. Jadi keberanian merajui perubahan berdasarkan hasil temubual saya bersama dengan seorang guru di sekolah PBS dulu waktu saya sekolah rendah. Jadi beliau merupakan seorang guru pendidikan Islam yang hampir 25 tahun berkhidmat. Jadi beliau lihat bahawa adab-adab yang diterapkan ataupun adab-adab sangat sukar untuk diaplikasikan oleh murid-murid di dalam belajar tersebut. Malahan murid-murid di sekolah itu sangat-sangatlah degil. Apabila guru memberikan arahan, kebiasaannya sahsiah ataupun kualiti murid pada ketika itu sangat-sangat teruk. Jadi apa yang guru tu laksanakan adalah mencadangkan untuk pelaksanaan qailullah, di mana
Qaulullah ni adalah bukan sahaja memberikan kesan kepada tindakan murid tau, tapi memberikan kesan yang besar kepada kognitif atau kualiti akademik murid. Guru tersebut mencadangkan untuk aktiviti qaulullah dilaksanakan pada jam 11.45 sehingga jam 12 tengah hari. Dalam masa 15 minit ni, semua murid perlu melaksanakan qaulullah, iaitu tidur sekejap. Tidur yang mana tidur itu sangat bermakna kerana qaulullah ni merupakan saranan daripada Rasulullah sendiri. Kerana apabila kita sedar, tenaga yang kita peroleh itu merupakan satu tenaga yang sangat-sangat berkualiti. Jadi keberhasilan daripada tindakan qaulullah itu dapat dilihat apabila murid-murid di dalam sekolah tersebut mampu untuk fokus dalam tempoh masa yang lama, mampu menerapkan ilmu-ilmu baik yang disampaikan oleh guru. Jadi yang ketiga adalah kesediaan dan keterbukaan untuk menerima teguran dan pendapat orang lain. Meskipun kita selaku pemimpin, sudah pastinya ketidaksempurnaan diri kita sebagai seorang hamba akan menyebabkan kita melakukan kesilapan, kita ada kekurangan. Jadi daripada situ, selaku pemimpin tidak jatuh ego lah. Kalau tidak akan jatuh ego seseorang pemimpin itu jika ditegur. Tapi cara orang menegur pun dan cara kita menerima teguran pun adalah keperluan lah untuk kita lihat bagaimana sesuatu teguran itu memberikan keberkesanan. Okay, untuk penutup, ciri-ciri dan atribut yang dibangunkan dalam diri guru penting untuk pembangunan model insan berkualiti. Kerana apa? Ciri-ciri yang ada dalam diri guru ni adalah apa yang akan disalurkan, apa yang akan disambung kepada generasi seterusnya, iaitu dalam usaha untuk kita membangunkan model insan yang berkualiti. Sudah pastinya pucuk pangkal mesti dulu berkualiti untuk kita sampaikan sesuatu yang berkualiti. Nilai profesionalisme guru dicerminkan menerusi pancaran corak dan budaya kerja dalam profesi mengikut hasrat dalam falsafah pendidikan kebangsaan seperti mana yang disarankan oleh falsafah pendidikan kebangsaan untuk menghasilkan ataupun untuk membina sebuah model insan yang berkualiti secara syumul, intelek, jasmani, rohani, sasiah. Ini kesemuanya hendak diseimbangkan secara tawazun mengikut pendidikan Islam. Tetapi perkara tersebut perlu dimiliki oleh guru secara syumul, barulah murid pun dapat dibangunkan secara syumul. Seperti mana adalah guru merupakan cerminan kepada murid. Murid adalah cerminan kepada guru. Maaf saya, murid adalah cerminan kepada guru. Sekiranya guru itu berkualiti, sudah pasti murid yang dihasilkan juga mampu untuk memiliki kualiti yang sama. Kualiti modal insan perlu dibina dan diterapkan dengan nilai murni sejajar dengan sistem kehidupan manusia berakhlak. Kerana itu, akhlak dalam apa-apa tindakan, apa-apa pendidikan yang disampaikan kepada murid dalam pendidikan Islam, akhlak adalah perkara yang utama yang perlu diterapkan dalam apa juga keadaan, kerana akhlak itu adalah yang utama dan ilmu berada dalam kedudukan yang kedua. Tanpa akhlak, ilmu itu diibaratkan tidak bermakna. Jadi ini merupakan rujukan-rujukan yang saya gunakan untuk menghasilkan pembentangan ini. Dan ini yang kedua. Sekian, terima kasih. Semoga kita berusaha untuk mengekalkan kualiti diri ke arah usaha untuk menjadi seorang guru mursyid. Ini guru yang mampu untuk memahami dan meneladani setiap perkara yang disampaikan kepada murid-murid. Jadi sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.